Tips rasa macam sangat-sangat teringin untuk live bersama dengan kamu orang, terutamanya customer Tiff yang sudah apply loan dengan Tiff tetapi dia gagal sebelum ni, mungkin 2-3 bulan yang lepas dia gagal, tetapi ingin mencuba untuk apply balik guys. Ataupun salah seorang daripada kamu orang yang dekat sini mungkin sebelum ni pernah gagal loan, tetapi bulan ini ataupun bulan hadapan tidak tahulah bila-bila yang kamu orang mau apply, mungkin kamu orang mau tahu lagi apakah step yang perlu. Gagal sekali bukan bermaksud gagal selama-lamanya lah. Itu yang Tiff boleh cakap lah. Jadi kita mau tahu macam mana taktik ataupun tips ataupun strategi apabila kita pernah gagal loan, kena reject, dan apa taktik yang seterusnya untuk dapatkan Isuzu D-Max. Dan kali kedua, pastikan kali kedua ni tidak ada kegagalan. Ni saya tak pernah lagi share pasal live ni, maksud saya pasal topik ni, terutamanya yang pernah gagal loan dan apa patut dia buat untuk dia betulkan loan, untuk betulkan dia punya dokumen tu supaya luluslah, tidak ada kegagalan lagi. Okey, jadi ada 3 tips yang Tiff mau bagi kepada anda yang pernah gagal loan dan ingin lulus loan kali kedua. Okey, first, bila kamu orang sudah gagal loan, kamu orang kena kenal pasti apakah yang menyebabkan kamu orang tu gagal loan. Biar Tiff share kenapa kebanyakan orang tu gagal loan, especially sebab orang itu gagal loan, terutamanya bahagian secret record dia. Nah, apa kaitan secret record dengan kegagalan dia apply loan? Kalau kamu orang tengok, dia ada 2 jenis kegagalan dari segi secret record. First, dia tidak ada langsung secret, maksudnya dia tidak ada loan apa-apa pun sebelum ni, maksudnya secret dia kosong. Tidak ada record loan dan itu yang menyebabkan loan dia gagal. Pernahkah kamu orang dengar? Jadi macam mana tu? Okey, dari segi secret, saya berbalik kepada secret record. Satu, sama ada kamu orang ada secret record atau tidak ada secret record. Jadi macam mana ni? Tiff sentuh bahagian yang orang tidak pernah loan langsung. Okey, jadi macam mana kita mau adakan secret record tu dengan bank? Jadi ini either kamu orang boleh apply ASB, credit card. Yang terbaik adalah ASB lah, sebab ASB adalah berbentuk investment. Jadi kalau kamu orang takut untuk membayar komitmen yang tinggi, yang besar, mungkin kamu orang boleh bermula dengan 10,000, 20,000 untuk ada secret record yang cantik. Maksudnya kamu orang ada loan sebelum apply kereta idaman kamu orang. Nah, jadi apply lah ASB. Itu saya punya cadangan lah. Saya tidak pasti dengan yang lain, sales advisor lain. Tapi saya sangat-sangat menggalakkan kita apply ASB loan sebab dia adalah sesuatu investment. Yang tidak pernah apply loan ni, maksud saya yang tidak ada secret loan, secret record, apply lah ASB loan. Nah, mula dari yang kecil dulu. Biasakan diri membayar pembayaran ataupun loan yang kecil. Barulah bank tu percaya dengan kita. Okey. Jadi selepas kamu apply ASB loan ni tadi guys, ni baru cerita tentang orang langsung tidak ada loan ni. Dia reject disebabkan dia tidak ada loan ni. Bila kamu sudah apply ASB loan, janganlah bulan ni kamu apply, bulan ni juga kamu pergi apply kereta. Tidak, itu adalah salah langkah tu. Jadi bila kamu orang patut apply selepas kamu orang mempunyai ASB loan adalah selepas 6 bulan. Nah, untuk pengetahuan kamu orang yang ada apply orang yang ada PTPTN itu bukan sitos, dia adalah secret dan dia adalah dianggap sangat-sangat serius bila tidak membayar PTPTN. Dan seperti itu kamu orang PTPTN, secret PTPTN paling senang untuk kamu orang settle, iaitu menggunakan KWSP, dapatkan surat dari PTPTN bahawa kamu sudah settle pembayaran tu, dan kamu orang boleh apply loan seperti biasa. Itu sangat-sangat senang untuk PTPTN. Itu adalah yang pertama. Saya akan jadikan Pastor Patrick sebagai contoh saya. Dia semasa dia apply loan dengan saya buat pertama kali, dia tidak tahu bahawa PTPTN itu adalah suatu secret. Kalau kita tidak bayar, dia mengikut jadual yang ditetapkan oleh PTPTN. Maaf, Pastor Patrick, saya gunakan kamu sebagai contoh sebab kamu adalah contoh
kesaksian hidup kesaksian hidup yang dimana dia lulus kali kedua apply dengan saya. Jadi apa yang Pastor Patrick buat selepas dia tahu kenapa dia gagal, loan dia gagal disebabkan PTPTN pembayaran tidak teratur. Jadi dia bayar secara teratur menggunakan KWSP. Macam tu cara dia. Jadi dia guna KWSP dan pembayaran yang dia buat itu secara teratur saya rasa selepas tahun. Jadi dia berlatih membayar PTPTN dengan setia selama setahun. Itu bagus ya Pastor Patrick lah, dia sabar. Lepas tu dia dah ready dengan dia punya slip gaji. Dia dah ready dengan dia punya guarantor. Dia tahu setiap kali saya live kalau Isuzu D-Max mesti 3,000. Saya memang selalu akan ulang benda ni. Gaji kamu orang mestilah RM 3,000 ke atas. Kalau tidak kasar, kalau tidak sampai 3,000 ke atas dapatkan guarantor. Dan Pastor Patrick bijak, dia sediakan documentation untuk guarantor sekali. Jadi bila dia submit kali kedua, dia sudah pandai tu, dia sudah bijak. Dia dah tahu apa yang menyebabkan dia gagal, dia sudah tahu apa dokumen yang dia perlu. Dia tinggal submit saja, dia bagi tahu tip-tip, saya pun susun saja dokumennya. Dan bila kita masuk ke dalam bank, sekaligus dia approve. Nah, itu yang Pastor Patrick buat. Okay? Saya dah bagi tips kepada kamu orang yang tidak ada secret record tadi, iaitu pergi apply ASB loan. Alright? Yang kedua adalah bagaimana pula kalau secret record saya buruk. Nah, kalau secret record buruk, apa yang kamu orang perlu buat? Kamu orang kenalah bayar secara bagus dalam masa setahun. Saya beritahu kamu orang, secret yang tidak bagus akan kekal selama setahun di dalam rekod bank negara. Jangan kamu harapkan hari ini kamu orang bayar, hari ini juga mau apply Isuzu D-Max. No such thing. Faham nih? Jadi kalau kamu orang secret record kamu orang tu sudah buruk dan kamu orang mau settle dia sekaligus, macam mana kamu orang mau settle dia? Mau suruh dia nampak cantik, kamu orang haruslah apply selepas 15 hari bulan, selepas 15 hari bulan setiap bulan. Faham kan nih? Macam contoh kamu orang bulan ni kamu orang baru settlekan loan yang buruk, bayarannya buruk bulan ni. Jangan kamu orang terus apply bulan ni. Kamu orang harus apply selepas 15 hari bulan pada bulan depan. Faham kan? Nah, macam itulah cerita dia. Itu bagi yang secret. Baru saya cover satu topik saja, iaitu secret. Sangat-sangat banyak topik secret ni kalau saya mau elaborate untuk kamu orang. Yang kedua, apa tipsnya lagi kalau kita tidak approve loan kali pertama? Yang kedua adalah buat file. Kan kamu orang pernah apply loan sebelum ni. Jadi apa yang kamu orang patut buat? Buat satu file, letak dalam file tu setiap dokumen yang kamu orang pernah apply, letak dalam tu. Make sure setiap bulan bila kamu orang bila kamu orang dapat slip gaji, simpanlah dalam tu file kamu orang tu driving license, dan make sure kamu buat satu list di mana driving license ada, payslip 6 bulan ada, bank statement 6 bulan ada, print siap-siap letak dalam satu file. Saya beritahu kamu orang basic dokumen, kalau kamu orang tidak dapat memenuhi kriteria basic dokumen seperti driving license, IC, payslip 6 bulan, bank statement 6 bulan, memang susahlah untuk kamu orang apply loan. Tips yang ketiga, apabila kamu datang kedua kali untuk apply loan disebabkan sebelum ni gagal, bawalah deposit sekurang-kurangnya 10%. Janganlah kita asyik tanam ke dalam minda kita ni bahawa kita mau deposit zero deposit ataupun nama lainnya adalah full loan. Please lah standby deposit kamu orang tu supaya kali kedua bila kita apply, bank tu yakin bahawa kita ni ada duit untuk deposit kereta dan mampu untuk membayar kereta. Kalaulah kita ada deposit sekarang ni, kamu rasa bank tidak yakinkah bahawa kamu orang pun ada duit simpanannya? Okay? Thank you so much bagi watching. Thank you so much juga bagi yang share live tip ni. Bye-bye.